Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid sekalian. Hari ini bersama dengan Cikgu Syamal, kita akan belajar bahasa Melayu tahun 1 bagi unit 10, pastikan selamat. Kita dah masuk ke tajuk unit 10, pastikan selamat. Okay, baiklah. Apa yang kamu perlukan untuk sesi pembelajaran kali ini? Yang pertama, buku teks muka surat 63. Kemudian kamu perlukan buku aktiviti muka surat 67 dan 68. Okey, baiklah. Kita tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang kita nak capai pada hari ini. Baik, yang pertama, memahami kata sendi nama dengan betul. Kita nak belajar tentang kata sendi nama. Yang kedua, membina ayat menggunakan kata sendi nama dengan betul. Tugasan awak nanti awak kena bina ayat menggunakan kata sendi nama. Baiklah. Apa yang dimaksudkan dengan kata sendi nama? Kata sendi nama ni bermaksud ataupun kita panggil sebagai perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Contohnya ada 4 di sini. Keempat-empat yang cikgu letak nombor ni merupakan kata sendi nama. Kalau kamu jumpa keempat-empat perkataan ni, kamu kena ingat dia merupakan perkataan yang kita kategorikan sebagai kata sendi nama, iaitu di, dari, ke, kepada. Baiklah, kita tengok yang pertama. Untuk kata sendi nama di, macam mana kita nak gunakan dia? Dia menunjukkan tempat. Jadinya di ni, kalau awak tengok contoh ayat di bawah ni, Aiman masih tinggal di rumah. Kita cari dulu mana kata nama dia. Sebab kata kunci di sini dia kata di hadapan kata nama atau frasa nama. Jadi kita cari dulu dia punya kata nama ataupun frasa nama. Di sini yang cikgu hitam terangkan ni, ini adalah kata nama. Dia kata di kata sendi nama di ni diletakkan di hadapan kata nama. Maksudnya di sini. Menunjukkan tempat. Jadi rumah ni adalah tempat. Aiman masih tinggal di rumah itu. Maksudnya penggunaan di ni untuk tempat sesuai di sini. Itu yang pertama. Kita tengok yang kedua, dari. Dari ni dia kata menunjukkan masa, tempat dan arah. Tiga dia kata menunjukkan masa, tempat dan arah. Macam mana kita nak gunakan dia? Kita tengok contoh yang cikgu berikan. Murid itu berasal dari Johor. Kita tengok perkataan Johor ni merupakan kata nama. Baik. Dia perlu diletakkan di hadapan. Kata sendi nama dia perlu diletakkan di hadapan. Kita gunakan dari sebab Johor ni merupakan tempat. Kita gunakan dari. Itu yang kedua. Yang ketiga, ke. Macam mana pula kita nak gunakan ke kan? Jadi ke ni menunjukkan tempat dan arah yang dituju. Macam mana yang ayat yang menunjukkan tempat ataupun arah yang dituju ni? Tengok contoh di bawah. Dia kata Aiman pergi ke sekolah. Mana dia punya kata nama dia? Pertama sekali kita cari kata nama dia mana? Kata nama dia adalah sekolah. Sekolah. Kalau kita nak letakkan kata sendi nama, mestilah di hadapan. Maksudnya sebelum perkataan sekolah, iaitu kita letak sini. Baik. Kita gunakan ke sebab apa? Dia kata menunjukkan tempat. Sekolah ni dah tempat dah.
dan arah yang dituju. Dah tempat, kemudian arah yang dituju. Maksudnya dia pergi ke sekolah. Okey, sekolah tu arah yang dia pergi. Okey, baiklah. Ini contoh penggunaan dia. Kemudian kita pergi yang keempat, kepada. Kepada ni digunakan untuk manusia menyatakan bahagian ataupun kepunyaan manusia. Okey, contohnya cikgu berikan, buku itu diserahkan kepada adik. Maksudnya daripada awak serahkan kepada adik awak. Digunakan untuk manusia menyatakan bahagian ataupun kepunyaan. Okey, baiklah. Kita tengok kata nama dia, iaitu adik, kata nama dia. Dia letakkan di hadapan. Maksudnya buku tu awak serahkan kepada siapa? Kepada adik. Okay, ini contoh-contoh yang cikgu boleh berikan kepada awak. Ada banyak lagi contoh awak boleh kenal pasti. Okay. Ini secara ringkas saja cikgu terangkan. Kita tengok dalam buku teks awak. Kita tengok pula ayat-ayat ataupun contoh yang dia dah berikan dalam buku teks awak. Okay, ini dalam paparan yang cikgu tunjuk ni. Ini adalah buku teks awak, muka surat 63. Kita tengok yang cikgu dah nyatakan di sini. Yang pertama, Aina dan keluarganya hendak pergi ke Kuala Terengganu. Jadi yang hitam terang ni adalah kata nama atau frasa nama. Okey. Bila ada frasa nama ataupun kata nama, sebelumnya ataupun sebelum frasa nama tu, kata nama tu, perlu letakkan kata sendi nama. Contohnya kat sini kita letakkan ke. Kenapa kita letakkan ke? Kenapa kita tak letakkan di ataupun kita tak letakkan dari? Jadi kita balik kepada nota kita tadi. Ke ni menunjukkan tempat ataupun arah yang dituju. Maksudnya Aina dan keluarganya nak pergi ke Kuala Terengganu. Dia nak tuju ke Kuala Terengganu. Jadi penggunaan ke tu memang sesuai lah dengan ayat ni. Okey. Tengok yang kedua. Mereka mahu menziarahi datuk dan nenek di sana. Okey, baiklah. Di sana ni adalah tempat. Okey. Perkataan di ni, kenapa digunakan di, tak gunakan yang lain? Kita berbalik kepada maksud di tadi, penggunaan ayat dia tadi. Di menunjukkan tempat. Okay, perkataan di sana ni, dia bermaksud di mana? Di Kuala Terengganu. Maksudnya dia ringkaskan ayat tu, dia gantikan perkataan tu, frasa tu dengan sana. Sana maksudnya Kuala Terengganu. Jadi dia gunakan di menunjukkan tempat, di sana. Okey. Kemudian yang ketiga, Ibu Aina memberikan beg pakaian kepada ayahnya. Okay, ayahnya ni sebagai kata nama atau frasa nama. Kenapa dia gunakan kepada di sini? Kenapa dia tak gunakan pada ke, di ke, dari ke? Okey, kita berbalik kepada dia punya maksud. Kepada tadi kalau dah dengar cikgu cakap, dia gunakan untuk manusia ataupun nyatakan bahagian ataupun kepunyaan. Jadi di sini Ibu Aina bagi ataupun dia serahkan beg tu kepada siapa? Kepada ayahnya, sebab beg tu kepunyaan ayah dia. Dia pegang kemudian diserahkan kepada ayah dia. Itu maksud kepunyaan. Okey. Untuk yang terakhir, yang keempat, mereka bertolak dari rumah ke lapangan terbang. Dia ada dua kata sendi nama di sini, tapi cikgu tekankan yang pertama sahaja, iaitu dari. Kenapa dia gunakan dari? Maksud di sini, kita berbalik kepada yang cikgu nyatakan maksud tadi. Dia kata masa, arah ataupun tempat. Jadinya di sini dia berkaitan dengan tempat, rumah ke lapangan terbang. Jadinya kita gunakan dari sebabkan dia menunjukkan tempat. Di sini pula ke. Kenapa dia gunakan ke? Ke menunjukkan arah yang dituju. Arah yang dituju kan. Okey, di mana arah yang ditujunya? Dia tuju ke lapangan terbang. Dari mana? Dari rumah. Tempat dia rumah. Jadi dia gunakan dari dan ke. Okey, itu contoh-contoh lain yang ada dalam buku teks awak. Ini awak tak perlu buat, tak perlu salin ke dalam buku tulis ataupun buku kertas.
Okay, awak hanya dengar penerangan cikgu supaya awak lebih memahami macam mana awak nak gunakan kata sendi nama di dalam ayat ataupun frasa-frasa yang ada. Okay, baiklah. Ini barulah tugasan awak. Okay, bila awak dah baca, awak dah faham, kemudian awak buka, awak keluarkan buku aktiviti awak, muka surat 67 dan 68. Okay, inilah tugasan yang awak perlu buat hari ini. Okay, baiklah. Jika kamu dah bersedia, kamu tengok muka surat 67 dahulu. Dia kata bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan. Okay, di bawah gambar ni, awak tengok di bawah gambar ni. Okay, dia dah nyatakan kata sendi nama di sini. Kemudian dinyatakan juga satu kata kerja dan satu lagi predikat dia. Jadi apa yang awak perlu buat? Awak boleh gunakan perkataan-perkataan yang diberikan di sini untuk awak bina ayat. Contohnya macam ni kan. Okay, perkataan beratur ada di belakang. Siapa yang beratur? Awak tanya. Okay, awak tengok pengunjung. Di sini nampak pengunjung ramai kan. Ataupun awak nyatakan sebagai siapa-siapa nama dia. Di sini dia letakkan pengunjung. Pengunjung sedang buat apa? Beratur. Beratur di mana? Di kaunter tiket. Okay. Kemudian yang kedua, awak boleh gunakan ayat yang seterusnya. Okey, awak boleh bina ayat sendiri. Awak kena tengok gambar, awak kena tengok dia punya kata sendi nama dan awak kena tengok mana satu kata kerja dia, mana satu yang perlu awak tulis dahulu supaya awak boleh bina ayat yang sesuai berdasarkan gambar di sini. Kalau gambar ni tengok, okey. Penjaga di sini dia sedang memberi arahan kepada siapa? Kepada yang nak naik kereta kabel ni. Yang ketiga, digunakan kata sendi nama ke. Jadi kereta kabel bergerak apa? Atas gunung. Contoh macam tu. Kemudian gambar yang keempat digunakan dari. Maksudnya penumpang dia buat apa? Keluar, kemudian kereta kabel digunakan dari. Maksudnya penumpang boleh keluar dari apa? Dari kereta kabel contohnya. Okay, awak boleh buatlah sini ayat dia yang sesuai. Okay, itu cikgu serahkan kepada awak supaya awak boleh buat ayat sendiri. Kemudian awak pergi ke muka surat 68. Okay, awak boleh lengkapkan ayat dengan kata sendi nama yang sesuai. Jadi dia dah nyatakan kata sendi nama di atas ni ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Okay, awak boleh nyatakan berulang kali sekiranya perlu. Contohnya yang pertama dia kata Aiza dan keluarganya hendak pergi dari ke, kepada ke ataupun di. Awak boleh guna stesen kereta api Alor-Setar. Jadi Aiza dan keluarganya hendak pergi. Tengok di belakang dia, selepas garisan ni adalah kata ataupun frasa nama stesen kereta api Alor-Setar contohnya. Okey, frasa nama ni menunjukkan apa? Tempat. Maksudnya hendak pergi, maksud tempat yang dituju lah. Dia pergi ke mana? Ke stesen kereta api Alor-Setar. Jadinya kat sini kita nak tulis jawapan apa? Bila arah yang dituju, balik kepada nota awak. Arah yang dituju menunjukkan ke di sini. Jadinya pergi ke stesen kereta api Alor-Setar. Contohnya macam tu. Okey, cikgu nyatakan satu saja contoh ataupun cara awak nak gunakan kata sendi nama. Yang lain awak kena rujuk kepada nota yang cikgu berikan tadi supaya awak boleh tahu macam mana penggunaan dia. Kalau contoh yang kedua ni, mereka bertolak apa? Rumah pada pukul 8 pagi. Jadi tengok selepas garisan ni adalah frasa nama ataupun kata nama dia, rumah. Okey, rumah ni menunjukkan apa? Tempat. Menunjukkan masa. Menunjukkan apa? Menunjukkan tempat. Mereka bertolak dan apa jawapan dia? Dari rumah ke, kepada rumah ke ataupun dia. Okey, awak tentukan. Okey. Selepas dah siap semua tugasan muka surat 67 dan 68, okey, awak boleh ambil gambar dan masukkan ke dalam ruangan yang cikgu dah nyatakan, cikgu dah letakkan di dalam Google Classroom awak.
Okey, sekian sahaja pembelajaran awak pada hari ini bersama Cikgu Syama. Terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.